أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita segala nikmat. Nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat ini sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan nikmat, bahkan ditambah lagi dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmatnya yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmah yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmah yang ke-217, di mana Syekh bin Atha menjelaskan anwarun uzina laha fil wusuli wa anwarun uzina laha fid dukhuli. Beberapa nur, yakni ada di antara nur ilahi itu, yakni hidayat Allah itu, hanya diizinkan oleh Allah untuk sampai ke hati. Dan ada beberapa nur ilahi, yakni sebahagian nur lagi, yang lainnya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam, yakni ke dalam hati. Sudah dijelaskan pada kuliah yang lalu maksud nur yang sampai ke hati, yaitu hidayat Allah yang membawa kepada penerimaan, sehingga seseorang itu memperoleh keyakinan terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Jadi orang yang mendapat nur ini, dia memperoleh keyakinan. Tinggal lagi keadaan dia itu seperti yang telah dijelaskan, dia mengenal kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa yang sama dia melihat juga kepada dirinya sebagai hamba Allah. Sebagai contoh yang mudah, dia meyakini kewujudan yang hakiki, yang sebenar-benarnya hanyalah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia melihat tidak ada lagi selain Allah yang memiliki kewujudan yang sebenar-benarnya. Dia yakin itu, dia faham dan yakin. Dia percaya hakikat itu. Namun dalam masa yang sama, dia juga melihat kewujudan dirinya sebagai makhluk Allah yang diciptakan. Yang diciptakan oleh Allah, yang bergantung kewujudannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ini melihat kepada dua, satu melihat kepada Allah, yang kedua dalam masa yang sama melihat kepada makhluk dan juga melihat kepada dirinya. Ini keadaannya orang yang nur iman itu sampai ke hatinya. Dia percaya kepada kekuasaan Allah
bahawa tidak ada yang maha kuasa yang sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada selain Allah yang memiliki kekuasaan yang sebenar-benarnya. Dia yakin itu, dia percaya. Tapi dalam masa yang sama dia sedar dirinya juga dikurniakan Allah usaha dan ikhtiar yang menghendaki dia untuk berusaha melakukan sesuatu, berikhtiar melakukan sesuatu. Inilah yang dikatakan orang yang imannya, nur hidayatnya itu sampai ke hatinya. Sampai ke hati dengan hati membawa kepada keyakinan. Adapun nur yang masuk ke dalam hati, bagaimana keadaannya? Baik, inilah yang akan dikupas pada malam ini. Apabila nur iman masih di luar hati, ini fenomena iman yang masih di luar hati tapi sampai ke hati, maka orang masih cinta Allah dan dunia. Maksud cinta Allah dan dunia itu, dia ada keyakinan terhadap Allah dan ada pergantungan hati terhadap Allah. Ada pautan hati terhadap Allah. Itu maksud dia cinta kepada Allah. Dia tahu Allah itulah Tuhan yang sebenar-benar, yang mencipta, mengatur dan mentadbir alam semesta ni, yang memberi rezeki, yang melindungi, yang menjaga dan sebagainya. Dia ada keyakinan tu. Lalu hatinya berpaut kepada Allah atas keyakinan bahawa dialah Tuhan yang sebenar-benarnya. Maka itu adalah yang dikatakan cinta kepada Allah. Hatinya berpaut dengan keyakinan, harapan, pergantungan dan sebagainya. Itu yang dikatakan ada cintanya terhadap Allah. Tetapi cinta terhadap dunia, dia juga ada pautan hatinya terhadap dunia. Dirinya sebagai hamba Allah perlu kehidupan, perlu rezeki, perlu kesenangan dan sebagainya. Kecenderungan hati tadi itu untuk memperolehi perkara-perkara keduniaan itu cinta dunia. Jadi orang yang imannya sampai ke hati tapi tidak masuk ke dalam, dia ada dua keadaan itu. Dan inilah kelaziman kita. Inilah keadaan kita. Kita percaya kepada Allah. Kita bergantung harap kepada Allah. Berarti kita sudah ada pengertian cinta kepada Allah. Cuma tahapan tu tidak samalah. Tapi bila hati cenderung je, berpaut je kepada Allah, ada keyakinan terhadap Allah, adalah makna cinta tu. Cuma kuat tak kuat je. Itu saja. Pautan hati itulah yang dikatakan cinta. Tapi dalam masa yang sama, kita juga terpaut hati terhadap keperluan duniawi kita, kesenangan hidup kita dan sebagainya. Mungkin kemewahan dan sebagainya, kita pun ada kecenderungan ke situ untuk memperolehi kenikmatan dalam hidup, kesenangan dalam hidup. Jadi orang yang seperti ini, dia ada dua ini. Cinta kepada Allah, cinta kepada makhluk. Dan ini bukan bererti syirik, tidak. Ini keadaan orang yang imannya sampai ke hatinya. Dia seorang mukmin. Cuma tahapan iman itu berbeza-beza. Itu salah satu kedudukannya. Dan pada dasarnya, orang yang beriman, ghalibnya di sinilah kedudukannya. Iaitu nur hidayahnya itu sampai ke hatinya. Dia ada keyakinan terhadap Allah. Dia ada kepercayaan terhadap Allah. Dia ada makrifat terhadap Allah. Tapi dia tidak melupakan dirinya dan tidak melupakan makhluk juga. Ini mukmin. Sekarang bagaimana keadaan yang nur masuk ke dalam? Dan ini mungkin bukan bahagian kita. Tak apalah, bukan bahagian kita pun, kita tahu pun jadilah. Tetapi apabila nur iman menembus ke dalam hati, disebut sebagai menembus ke dalam hati, maka bagaimana keadaannya? Maka hanya cinta kepada Allah, tidak ada lainnya. Hatinya hanya berpaut kepada Allah dan melupakan yang lain. Tidak endah dah lain. Hatinya tidak lagi memandang kepada makhluk dengan pandangan keinginan, kemahuan, kegilaan dan sebagainya. Hatinya itu berpaut bulat kepada Allah. Jadi bukan tidak ada orang yang mencapai darjat ini. Ada. Para anbiya, para nabi dan rasul sudah tentu. Demikian juga para awliya. Jadi mereka diberikan keadaan hati mereka itu berpaut bulat kepada Allah, sehingga tidak memandang lagi kepada makhluk. Tidak pandang bukan berarti tidak ada hubungan dengan makhluk. Tidak pandang dengan arti
pautan hati dengan makhluk tu tak ada. Berurusan tidak berurusan dengan makhluk. Tapi meletakkan keyakinan harapan tak ada pada makhluk. Itu keadaan dia. Kerana hatinya bulat memandang kepada Allah. Tuhan yang maha sebenarnya, yang hakikinya. Jadi keadaan inilah yang dikatakan nur itu menembus sampai ke dalam hatinya. Dengan hatinya tenggelam dalam pandangan makrifat itu. Dia melihat tentang kebenaran Allah yang melupakan dia yang lain. Sekiranya ada orang mendapat kurniaan itu, itulah kedudukannya. Tapi golibnya kita ni mungkin dok lah siapa gitu, tapi kadang-kadang ada saya skala. Dia naik turun tu biasalah. Cuma yang dikatakan sebagai awliya ni, keadaan itu dah menjadi tabi'i dia, dah menjadi sifat bagi dirinya. Memandang kepada kebenaran Allah dan melupakan makhluk, tidak memandang dengan tidak bergantung harap dan sebagainya kepada makhluk ini. Dah menjadi satu sifat bagi orang itu tu. Itu dikatakan nur sudah memasuki sampai ke dalam hati. Contoh yang mudah kalau kita nak tengok bandingan yang mudah, orang yang tidak memandang kepada makhluk ni bukan berarti tidak berurusan. Berurusan tetap berurusan. Itu memang selagi manusia ni hidup, dia tetap berurusan dengan alam semesta ni. Tapi nak menyatakan hatinya tidak menaruh harapan dan berpaut kepadanya, macam mana keadaan dia tu? Tengok contoh. Contoh yang mudah kita tengok kisah Nabi lah. Nabi Ibrahim AS. Ketika Namrud mencampak nak membunuh Ibrahim dengan cara dicampur dalam unggunan api yang sangat besar. Ini kisah sejarah yang orang tidak ingkar lah. Kalau kita baca kisah para awliya, mungkin orang kata ada, mungkin ya, mungkin tak, betul, salah, macam-macam lah. Ini kisah sejarah para Nabi yang disebut dalam banyak sumber yang meyakinkan. Jadi Namrud ni nak dicampur ke dalam hati. Jadi pada waktu tu datang para malaikat Jibril AS. Jadi apa tujuan kedatangan Jibril? Nak menolong, sebagai sebab pertolongan. Jadi Jibril datang, dia tanya Nabi Ibrahim, alaka hajah, apakah kamu masih ada keperluan, ada hajat keperluan dariku ni, nak minta tolong apa-apa tak? Dan tidak salah dari segi itu. Kerana itu adalah merupakan sunnatullah, asalkan keyakinan kita tu betul. Keyakinan bahawa hakikat sebenar tak ada yang dapat menolong melainkan Allah. Adapun sebab-musabab ini kita boleh ambil kira dia sebagai sunnatullah, dan itu tidak bercarah dengan tauhid. Ini kefahaman yang diajar dalam tasawuf, dan itu jugalah yang merupakan dalam akidah kita, akidah Islam kita. Tidak menjadi satu kesalahan dan tidaklah berarti mensyirikkan Allah, asalkan faham kita tu jelas mana hak sebenar, mana sebab dia. Kalau hak sebab tu kita anggap sebenar, memang rosaklah akidahnya tu. Sekarang kita jelas. Tapi menggunakan sebab musabab, mengambil kira sebab musabab, tidaklah bercanggah dengan hakikat tauhid. Kita kena faham yang itu. Adapun keadaan yang lain ni, ini saya nak cerita. Jadi Nabi Allah Ibrahim didatangi Jibril nak beri pertolongan. Perlu tak pertolongan? Kalau kita setuju ataupun nak pertolongan, tidak salah. Boleh. Asalkan keyakinan kita betul dan kita faham kefahaman kita betul dan kita mengambil kira itu sebagai sebab-sebab yang diharuskan. Tapi hal keadaan Nabi Allah Ibrahim lain keadaannya. Lain keadaannya. Apa jawapan Ibrahim? Amma ilaika fala. Adapun kepada engkau, wahai Jibril, aku tidak perlu. Wa ilallahi fabala. Tapi kalau kepada Allah memang aku sangat perlu. Ini keadaannya orang yang tidak lagi memandang kepada makhluk. Bukan tak pandang berarti pejam mata rapat, tak tahu benda tu. Tu orang bengong. Tak pandang kepada makhluk, kejar rapat, jalan tak tengok orang. Bukan macam gitu. Tak tengok orang dah, lupa habis makhluk. Senang-senang lilik mata tu dengan kain hitam. Dia tak tengok orang. Maksud tak pandang ni, hatinya tidak menaruh harapan.
Kerana pautan yang benar terhadap Allah. Berhusang atau tak berhusang, itu hal lain. Jadi bila Jibril mari ni, tanya, nak ajak tak? Tak perlu. Padamu aku tak perlu. Tu. Aku tidak perlu padamu. Tapi kepada Allah, memang aku perlukan. Itu artinya hatinya tidak berpaut kepada makhluk. Hatinya bulat kepada Allah. Inilah yang dimaksudkan bahawa yang dimaksudkan oleh Syekh Ibn Atta, hatinya, nurnya menembus sampai ke dalam. Itulah keadaan dia. Dia hanya melihat kebenaran Allah, tidak lagi melihat yang lain. Melihat dengan pandangan keyakinan. Bukan dengan lihat mata ni. Mata ni selagi hidup, memang tengok orang. Depan mata. Tu dia nak lagi. Cuma nak beritahu kukuhnya, nak menjelaskan tentang kekukuhan dan kedalaman bahawa Nabi Allah Ibrahim ni pandangan dia tak lihat ke lain dah. Bila dia tak nak terima pertolongan Jibril ni, maka Jibril pun katalah, salhu. Kalau begitu, engkau mintalah. Kau berdoalah kepada Allah. Oleh kerana engkau tak berhajat dah kepada pertolongan aku sebagai makhluk ni, maka teruslah minta berdoa kepada Allah. Bila disuruh begitu pun, Ibrahim masih lagi menjelaskan, memberi komentar aja. Apa dia kata? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukuplah. Nak beritahu satu hal kedudukan, kalau dari pandang dari sudut makrifat dan keraniannya, satu kedudukan yang sangat dekat dengan Allah. Digambarkan dalam keadaan seperti ini. Yang diungkapkan oleh Nabi Allah Ibrahim tu, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Aku rasa aku tak perlu minta apa-apa dah. Cukuplah keluasan ilmu Allah yang mencakupi diriku ni, sehingga tidak ada apa yang terdendeng terhadap diriku tu. Semua diketahui oleh Allah. Cukup yang itu. Sehingga aku rasa aku tak perlu apa-apa dah permohonan lagi. Itu disebut ahwalul qurbah. Kita tak mau panjang sinilah. Ini hal-hal yang khususiat kita. Tapi nak faham kedudukan bahawa dia mengalami satu kedudukan yang dia rasa dia dengan Allah Ta'ala sudah tidak ada jarak lagi. Dengan erti dia tertakluk dengan Allah, sudah tidak ada yang mendendeng, yang memisahkan. Seolah macam dia dengan Allah tak ada jarak dah. Dari segi makrifatnya. Dari segi akidahnya kita kena fahamlah, Allah Ta'ala tidak melibatkan tempat. Jadi mengenal Allah dari segi ini orang panggil tajalli. Mengenal tajalli Allah. Kalau usuluddin, kalau fiqh, kalau tasawuf, kalau usuluddin mengenal ta'alluq sifat Allah. Bahasa mudah supaya orang tidak keliru, supaya kita boleh pasang dah guana tu. Kita yakin dalam akidah Tuhan itu tidak menyerupai sesuatu, tidak bertempat, tidak berarah. Sekarang kita rasa kita dengan Allah dekat dan tidak berjarak. Tidakkah itu melibatkan tempat? Kena faham. Yang dibicarakan itu adalah tajalli, berkaitan dengan kenyataan. Bagaimana Allah Ta'ala nak memahamkan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengannya. Tapi bukan hakikat dirinya. Hakikat dirinya itu kekalnya laisa kamitslihi syai'. Sebab itu darjat kefahaman kita ni, makrifat seseorang, antara seseorang dan seseorang tidak sama. Sebab apa? Kerana bergantung kepada kedalaman faham dia tu. Kehalusan pandangan batin dia tu. Itulah yang menentukan. Orang ni dekat, yang ni dekat lagi. Yang ni tidak berjarak. Hak beza tu apa benda? Kedudukan orang tu. Contoh nak beri faham lah. Kedudukan dekat jauh ni. Dekat jauh. Faham dekat jauh. Kita beri cara-cara mudah. Nak suruh faham gaya mudah. Benda payah ni boleh dipermudah. Bukan tak boleh. Baik nak faham dekat jauh ni. Kita dengan sesuatu perkara lah. Kita dengan hidup dan mati. Bagai contoh, ambil. Kita ada keyakinan yang menghidup dan mematikan hanya Allah. Tidak ada yang lain lagi. Itu akidah kita. Keyakinan kita. Orang yang hubungan dia dengan Allah tak ada jarak ni, dia tak pandang dah sebab kematian tu. Dia hanya tahu bila dia kendaki Allah, matilah dia. Tanpa dia pandang kepada sebab musabab. Itulah kedudukan yang dekat. Dia tak pandang langsunglah kepada sebab musabab. Tapi kalau hati dia pandang kepada sebab musabab,
Dia tahu Allah Ta'ala menghidup dan mematikan. Dah tinggi ni pun mati kau. Cima ni pun mati kau. Sebab. Jadi tengok. Hak mana berat pandangan dia. Kalau hati dia berat kepada sebab musabab, maka jauhlah dia dengan Allah. Kalau hatinya berat kepada ketentuan Allah, pandang juga sebab musabab, tapi nipis sikit, dekatlah sikit hubungan dia dengan Allah. Tapi memandang kepada sebab musabab ini dengan keyakinan yang betul, tidaklah berarti kita syirik. Cuma nak khabar, dekat ke jauh kalbu kita tu. Dekat ke jauh. Bila kita pandangan kalbu kita tak pandang dah sebab musabab sakit ke tak sakit, semata-mata mati hidup atas dia belaka. Kalau sekiranya itulah zauq kalbu kita, bukan saja keyakinan kita, tapi itulah ehwal hati kita, sangat dekat. Tapi dalam keadaan kita meyakini Allah menghidup dan mematikan, tapi dalam hati kita mari juga khawatir sebab dia tu, sebab tak cukup obat lah mati, sebab ni membimbangkan kita kalau benda tu tak ada, maka dikatakan hati kita jauh sikit. Tapi bukan berarti syirik, selagi kita kenal sebab musabab tu sebab. Sehinggalah kita anggap sebab tu jadi punca sebenar, baru rosak iman kita. Tapi selagi kita tahu, cuma tinggal lagi kuat cekam atas kita ni. Kebimbangan kita tinggi tak ada sebab musabab ni. Itu artinya kita hati je agak jauh. Itu nak khabar dekat dengan jauh. Bila didendeng oleh sebab musabab, maka jauhlah dia. Bila hilang atau kurang atau lemah sebab musabab, dekatlah dia. Macam tu. Itu bandingan dekat atau jauh. Jadi dalam bab mengenal Allah ni, yang dikatakan dekat jauh ni bukanlah melibatkan Tuhan tu ada tempat. Kita kena ada asal keyakinan kita, Tuhan itu laisa kamislihi syai', tidak menyerupai sesuatu. Hakikat sebenarnya. Tidak ada orang yang mampu mengenali Allah secara hakikinya di dunia ini, secara umumnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Itu hakiki zat dia, tak ada orang boleh kenal. Jadi kalau kita kenal tadi tu, dalam keadaan mengenal makna-makna dia tu, itu mengenal makna-makna yang memahamkan kita tentang hal-hal ketuhanan. Bukan diri Tuhan tu. Kalau faham gitu, maliklah tu. Comel lah tu. Sebab tu orang kalau dia mengaji Usuluddin saja, ni tempat dia pening. Pening ke mana? Dia mula-mula sekali, dia mengaji sifat Tuhan tu, laisa kamitslihi syai'. Tuhan tu tidak menyerupai sesuatu. Tidak ada tempat, tidak ada rupa. Berarti tidak melibatkan tempat, tidak melibatkan rupa, tidak melibatkan itu dan ini. Tak ada orang tahu. Kemudian bila dia cuba nak memahami muraqabah, nak merasakan bahawa Allah Ta'ala melihat dirinya, dia takut lalu dah. Dia berasa macam canggah dengan keyakinan. Tadi Tuhan tak bertepat. Tapi bila nak menghadirkan Tuhan melihat diri, seolah-olanya Tuhan tu ada arah ni pula dah. Ni tempat sakut orang Usuluddin. Tempat nyakut dia. Sebab apa? Puncanya apa? Kerana dia tidak hadam tentang hakikat makrifat. Mana hak boleh kenal, mana hak tak boleh kenal. Dia rakun sekali. Sehingga takut nak membayangkan Allah Ta'ala melihat kita. Bila kerana dalam otak dia tu, fikiran dia, bila kita dilihat ni, seolahnya hak tukang lihat tu ada. Juru tu bokeh, duduk apa, duduk cerok ni lah. Yang mereka. Sedangkan Tuhan tu tidak mempunyai sesuatu. Ni. Usuluddin pekat dah lalu. Pekat dah lalu, akhirnya nak minum pun tak pun nak boleh. Dia kena cair dengan tasawuf. Bukan cair berarti berubah keyakinan. Tidak. Kena cair dengan tasawuf ni. Tidakkah kita merasai Allah melihat, mendengar kita? Itu yang diajar oleh Nabi. Saya nak khabar ni sebab ada orang takut. Nak membayangkan Tuhan lihat kita. Dia kata kita mengaji Usuluddin Allah Ta'ala mukhalafah ni. Tidak bertempat. Bila kita cuba nak bayangkan, seolahnya mari syubhah Tuhan tu ada celah tu celah ni. Duk tengok kita ni. Arah tu. Ada arahnya. Mari syubhah tu. Tu tanda tak lumat. Dalam Nabi sendiri, dalam ungkapan Nabi, Allahu naziri, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allah memandang kepada, itu adalah munajat Nabi. Allah memandang kepadaku, Allah bersama denganku. Jadi semua ni apa benda ni? Semua ini adalah memahami makna-makna yang berkaitan dengan Tuhan, bukan hakikat diri Tuhan. Kena faham waktu tu.
Tapi kalau tak lumat situ jadi takut. Ngaji Suluddin. Dari nak pergi sini. Takut nak muraqabah. Takut nak menghadirkan kita dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dikuasai Allah. Takut. Kerana mari syubhah Tuhan tu ada situ sini. Kita lumat punya cerita. Kita kata tu memang kita pun lalu gitu juga dulu. Mengaji Usuluddin saja, tak mengaji tasawuf, tak nak pasang buah-buah ni. Tak reti nak pasang. Bukan tak reti pasang, takut nak pasang. Menu dia tak ada. Nak pasang. Tapi yang saya khabar tadi tu mungkin romek sikit lah. Itu macam saya cuba cairkan dia sekadar-kadar yang mudah-mudahan sebahagian kita ada yang boleh faham. Itulah. Jadi itu maksudnya. Apabila nur iman menembus ke dalam hati. Ini sampai ke hati, menembuskan hati, sebenarnya itu bahasa isyarat je. Hak penting keadaan dia tu. Orang yang sampai ke mana, iaitu orang yang ada keyakinan terhadap Allah, tapi dalam masa yang sama tidak lupa diri dia. Tidak lupa makhluk. Adapun orang yang imannya masuk ke dalam, dia melihat kepada Allah, dia akan lupa kepada diri. Lupa diri ini bukan berarti dia mabuk, jadi gila, tidak. Dengan arti hatinya tidak meletakkan pautan kepada makhluk tu. Macam Nabi Allah Ibrahim tadilah. Bila suruh minta tolong pun, aku tak perlu padamu. Bukan berarti lupa. Nak kata lupa mana? Dia boleh cakap, dia boleh jawab. Orang lupa ni orang tanya pun tak berarti. Ni dia faham. Jadi maksud lupa tu bukan berarti tak tahu benda. Lupa ni hatinya tidak lagi menaruh harapan dan perkataan. Kerana kuat keyakinan tentang kebenaran Allah. Itu yang dikatakan nur menembus sampai ke dalam kalbu. Maka hanya cinta kepada Allah, tidak ada lainnya. Pautan hatinya, keyakinan hatinya kepada Allah. Hak lain itu dipandang sajalah. Kalau nak buat tamsil yang mudah kau, kita tengok makanan lah dengan bayang dia. Makanan ada atas meja tu, dengan bayang dia tu. Jadi kalau kita nak sangat makanan tu, bayang ni kisah benda dia. Bayangan dia tu. Tak kisah tak pandang ke bayang ni. Kita tahu, tak boleh makan kat kakak ni. Tak boleh makan ni waktu tu, makanan atas meja tu. Tamsil yang mudah. Sebab nampak lawa tapi makan tak boleh, kita tahu. Orang tak tahu kala, dia nak lah, lawa nampak. Ni orang tak nampak molek. Macam kita semualah, nampak bayang nampak molek. Berasa macam boleh makan je, berasa. Tapi orang yang arif dia sedar, bayang gambar nampak je kira molek. Mungkin pegang dah buat benda makan pun tak boleh. Dia sedar benda tu. Jadi tak agak benda tu tak agak. Itu orang yang nur dia masuk ke dalam kalbu. Jika nur iman di luar hati bernama Islam. Bila nur iman ini berada di luar hati, maka dinamakan darjah Islam. Darjah Islam ni berarti tidak beriman? Tidak. Cuma martabat dia panggil martabat Islam. Yang kata dia Islam tidak beriman pula. Islam cuma martabat Islam. Iman tetap ada. Pada waktu itu iman dia orang panggil tasdik darjah dia. Meyakini, membenarkan. Tapi martabat tasawufnya orang panggil martabat Islam. Martabat. Jangan fikir duduk sini tak ada iman, bawa Islam je lah, tak ada iman, Islam pun tak ada kata iman tu. Sekarang imannya sudah ada. Cuma tahapan imannya dinamakan tasdik, membenarkan, meyakini. Cuma dalam tasawuf keseluruhan tu orang panggil maqam Islam. Jangan baca maqam Islam tak ada iman, jangan. Ada iman dia tu. Dan jika masuk ke dalam hati, sekiranya nur iman hidayah itu menembus sampai ke dalam hati, barulah bernama iman. Itu orang panggil maqam iman. Maqam dia, tingkatan iman.
Maksudnya beza dengan iman yang ada pada makam Islam tadi tu, iman hak ni dia berdarjah orang panggil istilah tasawuf panggil syuhud. Hak pertama tadi tasdik, dah guna beza. Nabi contoh mudah antara tasdik dengan syuhud ni. Tasdik kita yakin Allah Ta'ala tu maha kuasa atas segala-galanya. Itu tengok lagi asas iman kita. Kita percaya dengan dalil Tuhan yang menciptakan alam semesta ni. Dari segi hukum akal ya, hukum akal, dalil akal kita ni, pertama sekali alam ni makhluk dan ada pencipta dia tu Allah. Yang cipta dia, yang mengatur dia. Kena akal kita tak nak terima adanya makhluk ni tanpa pencipta. Itu berlawan dengan hukum akal kita. Kemudian akal kita juga menetapkan bahawa yang mampu menciptakan alam semesta yang sehebat ini mesti berkuasa. Mesti maha kuasa. Demikianlah sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Maha mengetahui dan sebagainya. Itu hukum akal. Kau tengok dalil syarak banyaklah disebut dalam Al-Quran tentang kewujudan Allah, tentang Allah Ta'ala maha kuasa, maha berkehendak. Banyak dalil Al-Quran sebut benda ni secara mudah. Jadi sekarang kita ada keyakinan itu. Tapi dalam kehidupan, keyakinan kita itu lupa. Tak nampak, tak mari. Berlaku apa-apa, kita lupa Allah. Orang ni mati sebab apa? Dia mati telang racun. Sebab mati kena langgar. Orang ni sebab apa? Dia kaya, dia rajin. Orang ni sebab apa? Dia miskin, dia malah pahit, macam-macam. Dia dah nampak dah Tuhan yang mengatur semua ni. Tapi orang tanya, dah orang ni mati bukan kehendak Allah. Kehendak Allah. Tapi bila berlaku, dia tak nampak benda tu. Itu orang panggil iman tasdik. Bukan tak ada kepercayaan. Ada kepercayaan tu. Tapi dalam kenyataan, dia tak mari. Kalau komputer kau, program tu ada. Tapi tak buka switch. Dalam ada. Dia tak tubik di skrin tu. Tak tubik sekarang. Tak nampak sekarang. Tu panggil tasdik. Sebab kata tasdik, program itu ada dalam tu. Bila buka switch, itu tubik lah. Ada dalam tu. Bandingkan mudah. Adapun iman syuhud ni, keyakinan itu jelira dalam ingatan dia. Mungkin disebabkan kerana kurnia Allah atau dia mulazamah biasa dengan berzikir sehingga Allah Ta'ala buka pintu hati dia, ingatan itu terngiang-ngiang menjadi suatu ingatan dia, satu perasaan dia. Sehingga berlaku apa-apa pun keadaan Allah. Dia nampak itu gerak daripada Allah, hidup dalam Allah, dapat rezeki orang ni dapat banyak Allah. Dia nampak semua tu, kejadian itu tu tak terlepas pandangannya daripada punca dia tu, iaitu Allah. Ini orang panggil syuhud. Ni mari. Kalau komputer kau, orang pasang komputer tu, program dia jalan, musing. Nampak. Dia bukan duduk dalam hadis je. Dia tubik nampak sampai keluar ni. Tamsilang mudah. Itu je. Bukan apa-apa. Nak suruh cara mudah boleh je. Nak buat mudah-mudahnya. Gitu. Nak buat cara mudah. Tapi kalau nak bahas istilah-istilah sufi memang payahlah. Istilah dia begitu banyak, panjang cerita. Kita ambil cara mudah. Kalau tak faham kau gitu, berat nanang lah kita ni. Kalau kita dia faham kau, berat dah lalu, menanang berat tu. Jadi martabat Islam yang dikatakan Islam tadi bukan tak ada iman. Ada iman, tapi iman dia taraf tasdik, keyakinan, percaya, tak ragu. Tapi tak jelira, tak mari, tak nampak kenyataannya. Alam semesta ni sebenarnya adalah cerminan je belaka. Ni alam semesta ni, cerminan yang memperlihatkan rahsia Tuhan. Orang belajar usul tasawuf nak buka rahsia ni lah. Baru kita nampak apa yang ada di sebalik alam semesta ni. Benda ada di sebalik semua, gerak-geri yang berlaku ni. Di sebalik itu ada apa? Tu tasawuf, laluang dia tu. Nak buka rahsia tu. Supaya kita mengenal di sebalik semua ni ada apa. Dia ada cerminan kepada rahsia ketuhanan. Itu tujuan mengaji tasawuf. Mengaji ilmu ni, nak faham rahsia iman ni. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-217. Jadi kesimpulan mudahnya,
Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmat ini nak menjelaskan kita tentang nur hidayah ni. Dan macam mana dia tu dalam hubungan manusia ni dengan mendapat nur hidayah. Ada orang mendapat nur hidayah sampai ke hati dia. Maka dia jadi seorang yang mukmin. Dia percaya kepada Allah. Tetapi dalam masa yang sama dia tak lupa diri dia, tak lupa makhluk. Dia pandang dua-dua. Kemudian ada setengah orang yang diangkat, ditingkatkan lagi imannya oleh Allah dengan berkat amal soleh dia, berkat mujahadah, berkat perguruan dia, tunjuk ajar dari musyrik dia dan sebagainya. Maka terangkatlah iman dia itu jeliga sehingga mencapai darjah yang disebut sebagai iman, masuk sampai ke dalam lubuk hatinya. Pada waktu itu hatinya hanya melihat kebenaran Allah dan berpaut kepadanya. Tak lagi hira dah makhluk-makhluk ni. Qalbunya, bukan matanya. Bukan kehidupannya, qalbunya. Itu maksudnya. Baik. Kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-218. Rubbama waradat alaikal anwaru fawajadatil qalba mahsyuwan bisuwaril asar fartahalat min haisu nazalat farriq qablaka minal aghyari tamla'uhu bil ma'arifi wal asrar. Ini kunci orang nak sampai darjat iman masuk dalam hati dia. Ini kunci dia, pedoman kasar dia. Kita kena tahu bahawa dalam menghayati tasawuf ni ada dua bahagian. Kalau kita tak ada pedoman ni, mungkin menjadi sebab kita ni terbabah. Pertama sekali bahagian usaha, ikhtiar kita yang dinamakan makasib, iaitu amal soleh. Balik kepada firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, bermujahadah, beramal soleh, lakukan kebaikan dan sebagainya itu, maka lanahdiyannahum, natijah dia kami akan menghidayatkannya. Jadi bahagian pertama tu bahagian usaha. Usaha ni dia ada batas dia, ada batasan dia. Jadi tasawuf ni terdiri daripada dua bahagian ni, bahagian usaha, yang kedua bahagian makasib. Pertama tu orang panggil istilah Arab kau. Tak apalah kita sebut saya sekala. Ingat seti dua pun jadi dah. Tak ingat pun tak apalah. Makasib orang panggil bahagian usaha ikhtiar, amalan soleh yang kita buat, yang kita diberikan usaha, tenaga, ikhtiar untuk laksanakannya. Bahagian yang kedua iaitu bahagian mawahib, orang panggil bahagian pemberian, kurniaan Allah. Bahagian. Jadi dua perkara ni lah yang menyempurnakan tasawuf. Bahagian usaha kita nak mengkhusyukkan hati, macam-macam cara. Macam-macam cara kita lakukan. Penyucian jiwa caranya ikut macam-macam guru lah. Kaedah guru ni ajar macam ni, dia berusaha nak mengkhusyukkan hati. Kadang-kadang tak dapat. Maka dapat sebahagian, bahagian usahanya tu. Dapat sebahagian pun jadi dah. Tapi dengan izin Allah, dengan berkat usahanya, dapat kurniaan Allah sehingga dia menjadi khusyuk, dan khusyuk itu menjadi darah daging dia, jadi mudah jadi ringan. Menjadi sifat bagi dia. Bahkan kuat khusyuknya, sehingga khusyuknya itu menjadikan solatnya itu terarah ingatannya kepada Allah semata-mata. Nak buat benda tu tak mudah. Orang boleh tu kerana kurnia Allah. Mawahib orang panggil. Mawahib kurnia Allah. Jadi tasawuf yang sempurna terangkum dua ni, usaha dan kurniaan Allah. Ada orang dia dapat bahagian usaha saja, belum dapat kurnia, dia maqam mujahadah orang panggil, sedang berusaha. Tapi atas usahanya pun sudah dikira banyak melakukan kebaikan, sudah beramal soleh, itu pun sudah ada nilai yang dia. Cuma kesempurnaan dia kalau dia mula mendapat kurniaan Allah, pemberian Allah. Jadi usaha dan kurniaan inilah inti kepada tasawuf. Maka kunci nak memahami usaha dan kurniaan ini antaranya gambaran kasar yang dinyatakan adalah pada kalam hikmat yang ke-218 ni. Tengok apa kata Syekh Ibn Atta'. Ada kalanya nur ilahi ni, yakni hidayat Allah ni, kurnia Allah ni,
turun kepadamu, yakni sampai kepadamu, dikurniakan Allah kepadamu, tetapi didapatkan hati, tapi hatimu masih penuh dengan keduniaan atau hawa nafsu. Hati kita masih lagi banyak keinginan, kemauan kepada kegilaan terhadap hal-hal keduniaan dan keinginan-keinginan nafsu yang buruknya. Banyak lagi. Mari dah nur. Tapi banyak juga karat-karat dalam tu. Maka jadi guana. Sikit nak terjemahnya. Maka ia kembali ke tempat yang ia turun daripadanya. Nur tu dah lekat situ. Dia balik semula, jetak kata orang. Maka sebab itu dia tidak mencapai kemanisan yang berlarutan. Perincian ini akan saya huraikan pada kuliah-kuliah yang akan datang. Sebab mari si kena ada ni nanti panjang pula. Qulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.